Hai, memilih atau dipilih? Hari tu saya dah pernah nak buat live tentang tajuk ni kan, tapi waktu tu tak ada line dan sangat teruk. Sekejap abang tolong tak. Sorry lah, saya dapat laptop. Siapa? Okay, tak ada view lagi, so saya teruskan je sebab saya nak cepat. Oh, jatuh. Sorry. Okay. Memilih atau dipilih. So, ada pernah dengar kan orang cakap kalau kita memilih, maka pilihlah yang terbaik. Tapi kalau kita dipilih, jadilah yang terbaik. So, ada apa dengan ayat ni, pernyataan ini? Bagi saya, untuk ayat ni, saya ada setuju tapi dia tak totally setuju. Sebabnya kalau kita dipilih, kalau kita memilih, pilihlah yang terbaik, betul lah. Tapi kalau kita dipilih, jadilah yang terbaik. Lepas tu kalau kita memilih, kita tak perlu jadi yang terbaik ke? Tu soalan saya. Dan bila kita dipilih, adakah kita tak boleh menolak? Macam tu. So, bagi saya, memilih atau dipilih, kita still boleh memilih. Dan memilih atau dipilih, kita masih kena jadi yang terbaik. Macam tu. Dan memilih atau dipilih pun, kita still kena pilih yang terbaik. Live yang sebelum-sebelum ni, saya ada sebut tentang kita kena ada kriteria lah. Maksudnya kriteria, macam mana kita punya pasangan yang kita nak. Kita nak ciri-ciri yang macam mana, kita kena ada benda tu. Saya ada sebut. Tapi saya nak tekankan kat sini, bila saya cakap benda tu, tak bermaksud saya suruh kita ataupun korang semualah cari yang sempurna. Tidak. Sebab kita pun tak sempurna. Kita sendiri pun memang tak sempurna. So, apa yang saya cakap tentang ciri-ciri tu, sebenarnya saya lupa nak cakap, ciri-ciri tu sebenarnya dia ada limit dia. Maksudnya, dia tak boleh lebih daripada 10. Kalau ikutkanlah. Sebab apa tak boleh lebih 10? Sebab untuk elakkan kita daripada mencari yang sempurna tadi tu. Bila kita buat limit, hanya 10 sahaja ciri yang kita boleh letak, so kita akan elakkan diri kita untuk mengharap pada yang sempurna. Contoh, kalaulah seseorang tu kan, kita ni tak letak limit kepada at most dia 10. So, orang tu akan letak ciri-ciri yang dia nak tu melampau-lampau. Contohlah, saya bagi contoh, saya nak cari suami, tapi saya tak ada limit 10 ni. So, saya akan letak dia, saya nak dia tinggi, saya nak dia putih, saya nak hidung dia mancung, saya nak kening dia tebal, saya nak mata dia bulat, saya nak mata dia warna biru, saya nak rambut dia keriting, saya nak dia suara sedap, saya nak apa lagi? Dia pandai main bola sepak, saya nak dia faham tak? Ini pun dah 9 dah. Hai Kak Nana. Benda ni sahaja pun dah 9. Hai. Okay. So, maksudnya tak termasuk lagi tentang attitude. Saya nak dia yang baik hati, soft spoken. Saya nak dia yang jujur, amanah, fatonah, whatever tu lah kan. So, kalau saya letakkan dia lebih 10, maksudnya kalau saya tak letakkan limit 10 ciri-ciri at most, dia akan jadi kita tend to mencari yang sempurna. Macam tu. Tapi kenapa kena ada list ni adalah sebab kita nak guide diri kita. Kita nak navigate kita mencari tu ke arah mana. Contoh. List ni pun, maksudnya list ni adalah kriteria yang kita tak boleh nego. Kita tak boleh buat, kita tak boleh negotiate benda ni. Contoh, kalau datang kepada kita 3 orang. Dan contoh kriteria kita, satunya paling mudah lah saya cakap adalah jaga solat 5 waktu. So, yang datang pada kita 3 orang. 3 orang ni, 2 orang ni yang tak jaga solat, seorang ni jaga solat. So, senang lah bila kita ada kriteria ni. Bila datang 3 orang sekalipun, kita masih senang, mudah untuk membuat pilihan. So, kita boleh tolak je 2 orang ni, kita terima yang seorang tu. Tapi tengoklah juga kan, maksudnya ini berdasarkan satulah ciri-ciri yang saya sebut sebagai contoh macam tu. So, faham dah kenapa kita kena letak ciri-ciri, kenapa kita kena ada ciri-ciri ni. Bukan untuk mencari sempurna, bukan untuk mencari memanglah kejadian yang terbaik, tapi terbaik macam mana? Terbaik untuk bertepatan dengan apa kita nak, dengan apa yang kita list yang kita ciri-ciri yang kita nak tu, dengan apa yang sesuai dengan apa yang kita nak dalam perkahwinan kita tu. Macam tu. Okay, apa lagi? Alright. So, sebelum ni,
ada orang, maksudnya ada kawan saya tanya kan, masa live sebelum ni ada kawan saya tanya, Farihah tanya apa yang saya nak dalam perkahwinan. Kalau saya, apa yang saya nak? So saya jawab, waktu tu saya bagi jawapan pendek, iaitu saya nak bawa keluarga saya ke syurga. Saya cakap macam tu. So bila sebut tentang keluarga ni dia bukan terhenti pada tahap satu keturunan sahaja. Dia jadi luas. Kita ada banyak. Yelah, keluarga ni besar lah, sesuatu yang besar. So bila sebut keluarga ni, dia melibatkan banyak keturunan. Maksudnya family saya sekarang, family kecilnya macam mana, saya pasangan saya nanti, anak-anak saya nanti. So makin besar adalah cucu saya nanti, mungkin insyaAllah macam tu. So tapi apa yang saya perlu fokuskan sekarang, apa yang saya boleh fokus sekarang adalah dengan apa yang ada sekarang. So apa yang ada sekarang adalah membuat pilihan lah, memilih apa yang terbaik untuk apa yang saya nak, apa yang saya impikan dalam saya punya marriage nanti. So apa yang saya boleh fokus, cari yang terbaik, cari ikut apa yang saya impikan. So bila saya cakap saya nak bawa family saya ke syurga, syurga adalah benda yang bukan mudah untuk kita dapat. Bukan benda yang petik jari dah dapat, tak. Bukan benda yang kita boleh beli dengan daun, tak. Bukan benda yang kita boleh beli dengan duit, tidak. Tapi benda yang sangat mahal. So untuk membawa keluarga saya ke syurga ni, saya perlukan, diri saya pun perlu buat sesuatu untuk bawa family ke syurga. Dan saya pun perlukan sokongan dan dokongan daripada bakal pasangan saya nanti untuk bawa anak-anak saya, keluarga saya nanti ke syurga, macam tu. So bila saya memilih untuk, saya punya aim dalam hidup saya untuk bawa keluarga saya ke syurga, saya perlu mencari macam mana ciri-ciri lelaki yang akan membawa saya punya anak-anak, saya punya diri saya membimbing ke syurga. Itu adalah orang-orang yang adalah ciri-ciri dia. So daripada situ saya cakap, dan ciri-ciri dia ni lah yang 10 tu. Dia depends on kepada apa yang kita nak dalam perkahwinan. Baru kita keluarkan ciri-ciri kita ni, apa yang kita nak, macam tu. Barulah kita boleh navigate diri kita. Kita boleh filter dengan bukan membabi buta, macam tu. Kenapa ada ciri-ciri ni adalah supaya kita tak membabi buta dalam membuat pilihan untuk diri kita, anak-anak kita. Dan apa yang paling penting adalah bila korang membuat pilihan untuk to next level dalam hidup korang ni, adalah korang kena tahu sebenarnya korang cari ni bukan semata-mata untuk korang cari. Saya sendiri pun saya kena ingat, saya mencari bukan semata-mata untuk diri saya. Bukan saya cari siapa bakal suami saya saja, tidak. Tapi saya juga mencari kepada siapa bakal ayah kepada anak-anak saya. Kita sekarang perempuan lah, kita perempuan lelaki, korang boleh pilih siapa, perempuan lah especially kan, perempuan kita boleh pilih siapa bakal ayah kepada anak-anak kita. Tapi anak-anak kita tak boleh memilih siapa ayah kepada mereka. So bila kita perlu membuat pilihan, pilihlah yang terbaik. Tapi bila kita memilih, janganlah kita hanya fokus kepada orang yang kita pilih tu, kita nak dia yang terbaik. Kita cari juga yang terbaik. Tapi kalau kita dipilih sekalipun, jangan kita rasa kita tak boleh menolak. Sebab in relationship, serious relationship, dan maksudnya lagi secara spesifiknya dalam marriage relationship lah, ke arah itu, rejection is normal. Dia kewujudan penolakan atau penerimaan itu adalah normal. Kalau kena terima pun normal, kalau kena reject pun normal. Benda tu benda normal. So bila kita dipilih atau kita memilih, kita dah pilih orang tu, kita dipilih, it's okay if you want to reject orang tu. Kalau orang tu tak menepati ciri-ciri yang kita nak, jangan rasa risau. Kalau contohlah kan, macam mana kalau aku reject orang ni, tak ada orang nak dekat aku dah nanti. Jangan rasa risau dengan benda tu. Boleh jadi, okay, saya bagi contoh lah. Ada seorang kawan saya ni, waktu tu dia dipilih lah, senang bahasa dia dipilih, maksudnya orang tu approach dia dulu. So dalam waktu dia macam tengah fikir, dia nak terima tak orang ni, dia nak bertaaruf tak dengan orang ni, dia ada perasaan sangsi, dia tak ada perasaan pun dekat orang tu, tapi orang tu tapi sekarang macam dia nak tak dalam, biasalah maksudnya taaruf ni sekadar kita kenal orang tu sesuai tak dengan apa yang kita impikan dalam perkahwinan, sesuai tak, maksudnya tally tak dengan ciri-ciri yang kita nak, kita letakkan.
So bila tapi waktu tu dia macam terlampau, saya adalah bagi nasihat dia kan, orang ni macam ni, saya pun kenal orang tu, so cakap lah orang ni macam ni, so kalau terima pun ni, okey je ni kan. Saya adalah bagi nasihat yang positif untuk ke arah menerima. Tapi bila lah, macam dia punya keraguan dia tu macam terlampau-lampau ragu, maksudnya dia macam serabut sangat. Tapi saya cakap apa dekat dia, last saya cakap macam ni, tapi kalau nak tolak, contohlah kalau dia memang betul-betul rasa memang yakin tu tak ada, senang bahasa dia yakin tu tak ada, contoh kan, kalau dia nak tolak, it's okay tu tolak sekarang. Maksudnya tolak sekarang tak apa, jangan kita menyesal kemudian macam tu. Dan mungkin bila kita tolak tu, mungkin sebenarnya orang tu memang jodoh kita dah. Memang dia tu yang ditakdirkan untuk kita, tapi kita tolak. Tapi bukan bermaksud bila kita tolak tu orang tu bukan jodoh kita, tak. Mungkin waktu tu kita dengan dia belum ditakdirkan untuk, maksudnya belum bersedia, belum betul-betul bersedia ke arah itu. Mungkin. So waktu tu lah bila kita tolak ataupun kita ditolak, bila kita menolak ataupun kita ditolak, waktu tu adalah waktu yang terbaik untuk kita improve diri. Saya ada baca benda ni, kisah Hilal Ashraf lah, macam mana dia approach dia punya isteri tapi kena reject banyak kali. Tapi waktu tu dia improve diri. Lepas tu lama-lama tiba-tiba isteri dia terima dia. Waktu tu yang bakal isteri kan. Dia punya wanita perempuan yang dia nak berkenan tu. So lepas pada tu tiba-tiba lama tu bila dia improve diri dalam waktu yang sama, dalam proses dia ditolak, selepas dia ditolak tu, tiba-tiba lepas tu isteri dia terima dia. Maksudnya macam cakap dia approach balik, saya lupa macam mana, tapi maksudnya waktu tu isteri tu terima dia balik. So nak cakapnya, mungkinlah bila kita ditolak, jangan berputus asa, jangan sedih. Mungkin kalau kita tak dapat suatu hari nanti, kalau kita tak dapat orang tu pun, mungkin Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. InsyaAllah, kita cuma percaya je dengan Allah. Macam tu. So, lagi satu kan, kawan-kawan saya ni ramai lah yang dah kahwin. So ada kisah seorang ni pun, dia perempuan kan, dia berkenan dekat bos dia. Banyak kali dia approach bos dia ni, dia melamar lebih kurang, tapi banyak kali dia kena reject. Sampai kali kelima dia kena reject pula. Bukan kena reject dengan bos dia ni tau, dia kena reject dengan mak mertua dia sekarang lah, mak lelaki ni. Tapi macam mana dia betul-betul nak, kali kelima tu baru dia diterima. Macam tu. So nak cakapnya, jangan risau dengan rejection. Rejection is normal. Then okay, macam tu lah nak cakapnya. Memilih, kalau kita memilih, pilihlah yang terbaik dan jadilah juga yang terbaik untuk siapa yang kita pilih tu. Dan bila kita dipilih, korang boleh buat pilihan untuk menerima atau menolak. Jangan seremberono untuk menerima. Kalau orang tu tak menepati apa yang kita nak, ciri yang non-negotiable tadi tu, kalau tak tepati, jangan takut untuk menolak. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan lebih baik kalau niat kita baik. Dan sebabnya bila kita hidup dalam dunia ni, saya pernah cakap dekat Tini hari tu, sebenarnya kita orang ada video RBY, tajuk, ada lagi lah tajuk yang kita orang tak post sebenarnya sebab ada masalah teknikal. Antara tajuknya adalah tentang pilihan lah. So about pilihan ni, dalam dunia ni, saya cakap dekat Tini dulu, kita semua benda dalam dunia ni diberikan kepada kita adalah sebagai pinjaman. Macam tudung saya pakai ni sekarang adalah pinjaman, bukan hak milik saya pun, hak milik Allah. Macam phone yang saya guna untuk record live sekarang pun bukannya milik saya, bukannya milik Yuki Homestay ke apa, tidak. Tapi adalah pinjaman daripada Allah. Tapi apa dalam dunia ni yang kita punya adalah ada satu je, iaitu pilihan. Pilihan itulah yang menjadi kita punya hak milik abadi, hak milik kekal sekarang. Kita ada pilihan, kita berhak membuat pilihan. So bila kita ada pilihan, pilihlah yang terbaik. Kita sentiasa boleh memilih. Hai Fariha. Fariha lambat lah Fariha. Kita tanya, jawab soalan dia. Datang lambat pula. Macam tu lah. So bila kita malah nak ulang banyak kali kan. Tapi nak ulang juga. Sebab Fariha pun baru masuk. So bila kita memilih, pilihlah yang terbaik. Jadilah yang terbaik untuk siapa yang kita pilih. Dan kalau kita dipilih, jadilah yang terbaik sebab kita dah dipilih. Tapi pilihlah untuk menerima atau menolak. Korang masih boleh memilih. Macam tu. So bila kita memilih, pilihlah dengan bijak. Buatlah pilihan dengan bijak. Macam mana? Pilihlah dengan ilmu, fikir. Kita boleh fikir baik buruk dalam pilihan kita tu.
Ada orang komen tak? Okay. Kita boleh fikir baik buruk dalam pilihan kita tu. Pilih dengan ilmu, pilih dengan istisyarah. Kita berbincang dengan siapa yang kita rasa dia boleh tolong kita, dan pilihlah dengan istikharah. Dengan istikharah ni pun saya adalah kongsikan sikit tentang istikharah dalam saya punya blog. Tapi blog saya ni rahsia lah. Ada beberapa orang je yang tahu wujudnya blog ni. Sebab blog ni pun saya tulis sebab sekadar nak tulis macam tu, bukan untuk pembacaan pun. Tapi insyaAllah untuk next live mungkin saya akan kongsikan tentang istikharah. Kenapa pilihan ni kita buat istikharah? Adakah istikharah satu-satunya method dalam membuat pilihan? Tapi saya dah sebut dah tadi. So itu sahaja daripada saya hari ni, insyaAllah. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, kalau rasa bermanfaat, sila share, komen, like, whatever lah. Komen pun dah nak habis dah kan. Macam tu je lah. Okay. Faria ada soalan? Tiba sebab Faria ada. So kita tanya dia soalan. Faria tolonglah tanya soalan. Satu je. Lepas tu next live saya jawab soalan tu. Faria bercakap, aku tengah fikir ni. Alamak. Macam tu. Okay. Tu sajalah. Put. Tini. Hai Tini. Tini tanyalah soalan. Akak dah habis dah cakap hari ni. Tapi macam tu lah. Alah, Faria, apa yang alahnya? Okay, itu sahajalah daripada saya sebab tak ada orang tanya soalan kan? Saya nak borak lagi sebab saya tengah tunggu kakak saya ni. Dia nak datang. Tapi dia tak sampai lagi. Hujan. Okay, Tini, hari ni kita cakap tentang memilih atau dipilih. Tini ada, lepas tu next live insyaAllah cakap tentang istikharah. So kalau baru buka tak sempat nak dengar jawapan. Okay, dengar Faria boleh share. Lepas share tu boleh tengok balik. Lepas tu tanya soalan. Cepatnya. Hari ni nak cepat sebab nak cepat lah. Macam tu. Okay, Tini dah hilang. Faria. Okay, jawapan saya tadi panjang lah Faria, tak nak ulang. Nanti ulanglah balik. Tapi share dulu tau. Share dulu tau. Itu sajalah. InsyaAllah next live saya akan cakap tentang istikharah. InsyaAllah lah. Itu saja. Tinggal datang balik. Bye. Assalamualaikum.